Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kerja kita adalah kerja yang baik dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam majlis ilmu seperti mana saya sebutkan tadi. Kita datang ke majlis ilmu ni dengan tujuan untuk kita mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dua, untuk kita beramal apa yang kita belum beramal. Tiga, untuk kita membetulkan apa yang tidak betul. Yang keempat, untuk kita ni insya-Allah duduk dalam majlis ilmu dapat kurniaan pahala daripada Allah, seperti mana yang Nabi sabdakan, barang siapa yang menuju ke satu majlis ilmu maka para malaikat menghamparkan sayapnya yang hidup di lautan, di daratan, memohon keampunan kepada Allah bagi kita. Itu antara tujuan kita ngaji ilmu, duduk dalam majlis-majlis ilmu insya-Allah. Dan kertas yang ada pada tuan-tuan video, saya tak pastilah kalau tuan-tuan nak suruh saya baca, agak panjang. Dia ada sekitar lebih kurang 48 ke gitu peringatan-peringatan Nabi dalam khutbah Nabi di Tabuk. Saya cuma ambil ringkasan maknanya. Sesiapa yang dapat kertas ni, maka bayaran dia 10 sen. Tuan-tuan masuk ke tabung masjid ni, bukan saya ambil, saya tak ambil, masuk dalam tabung masjid kerana tadi photostat di pihak masjidnya 10 sen sehelai duit kertas sahaja. Apa yang masih tak dapat, kalau ada rezeki tunggu sekejap lagi, kalau tak ada rezeki photostat lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak suruh saya baca ni, dia panjang satu demi satu, panjang tapi habislah insya-Allah. Kalau tak tuan-tuan baca sendiri pun boleh ke. Dia ada lebih kurang sekitar 48 ke gitu peringatan Nabi. Itu dia perkara tu. Insya-Allah kita mulakan kuliah kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Oleh kerana tafsir daripada surah Al-Fatihah ini masih belum habis, kita menyambung daripada tafsir daripada surah Al-Fatihah insya-Allah. Sama-sama sekali lagi kita membaca surah Al-Fatihah dan kita sambung kuliah kita pada muka surat yang ke-8 daripada kitab tafsir Ibnu Katsir insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita cuba nyambung balik daripada ayat yang telah kita baca maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini, yang amat pemurah lagi amat mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Hanya Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Dan ketunjukilah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka itu, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dimulakan seperti mana saya bacakan yang lepas, dengan nama Allah, memuji, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kerana segala apa yang ada di langit, di bumi ini adalah milik Allah, dan dialah yang mentadbir alam ini. Dia yang memiliki dan dia mentadbir alam yang sebegini luas, dengan air yang masin, dengan air yang tawar, dengan udara yang sejuk, dengan udara yang panas, terbit dan terbenamnya matahari, malam dan siang, segala-gala yang ada di atas muka bumi ini berada dalam kelingkungan kekuasaan pentadbiran Allah Ta'ala. Itu kena faham sebegitu, nak menunjukkan kepada kita betapa gagahnya Allah Ta'ala. Dia takbir seluruh 7 petala langit, 7 petala bumi, sehingga dikhabarkan tidak sehelai daun pun yang gugur di atas muka bumi ini melainkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Berapa luas bumi ini, daun yang gugur sehelai pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Dialah yang menakbirkan alam, langit, bumi, makhluk-makhluk. Maha hebat, maha berkuasa Tuhan kita, iaitu Allah Ta'ala. Semuanya berada dalam pentadbiran dia. Cuaca panas dan sejuk, saya katakan tadi, hujan dan kering, semuanya bawah takbiran Allah. Beberapa hari lepas kita bangun pagi, hujan turun. Bagaimana hujan turun dengan lebat, membasahkan bumi, menumbuhkan tumbuhan biji-bijian. Bayangkan kalaulah Allah Ta'ala tidak menurunkan air hujan di bumi ini, bagaimana orang yang menanam sawit 10 hektar? Siapa yang nak jirus pokok-pokok sawit mereka? Yang tanam durian 40 hektar, maka siapa yang nak tanam, nak jiruskan pokok durian dia? Punya pengasihnya, penyayangnya Allah. Kadang-kadang kita duduk di rumah, pasu bunga 10 pasu pun tak terjerus. Tetapi Allah ni maha baik, maka dia takbir langit dan bumi, dia menurunkan air hujan sebagai satu rahmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, kata dalam surah Ar-Rahman, maka nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu nak dustakan. Dia bersifat maha pemurah lagi amat mengasihani. Baiknya Allah, dan dia mengasihi hamba-hambanya. Sebab itu diturunkan hujan, didatangkan matahari untuk memberi kehidupan kepada bumi-bumi ini dan sebagainya. Dia amat mengasihani. Kalau Allah Ta'ala tak turunkan hujan, mati kering kita kat dunia ni. Dan sebegitu juga yang lain-lainnya. Yang menguasai, kemudian dia berkuasa menguasai hari pembalasan. Hari semua raja-raja yang ada kat dunia ni semua akan mati bila sampai masa dan ketika. Yang tidak mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kekal untuk selamanya. Hanya Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, hanya Engkau sahaja yang kami sujud. Kita tak boleh sujud kepada yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud. Maka dan Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Dalam keadaan hari ini COVID-19 naik, mencacak. Semalam kabarnya 1000 lebih kes.
Maka marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mana tahu dengan berkat istighfar kita, kita bertaubat kepada Allah, Allah mengangkat segera obat COVID-19 ini daripada bumi Malaysia ini tadi. Sebagaimana janji Allah, Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah janji, kalaulah sebuah penduduk itu, sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami turunkan keberkatan kepada mereka dari langit, dari bumi. Itu yang dikhabarkan Allah. Maka kita kena bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istiqamah memakmurkan masjid-masjid Allah. Ni dalam keadaan kadang-kadang Covid melanda, orang tak nak pergi ke masjid Allah, orang tak nak sujud kepada Allah Ta'ala. Sebabkan dia suruh kita ni minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat sembahyang. Itu dijanjikan, insya-Allah Allah tolong, Allah bantu kepada kita. Akhirnya ayat yang ke-6 dia kata, tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Ini pun saya dah kupas secara ringkas dalam kitab yang kita baca. Jalan yang ada hari ini banyak bersempang siur, jalan yang bersempang siur. Di antaranya disebut dalam surah Yasin, yang Nabi membacakan ala sirati mustaqim, atas jalan yang lurus benar. Islam satu daripada jalan yang lurus benar, yang lain daripada Islam maka Allah tak terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati humul khasir. Iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, Yahudi, Nasrani, yang menganggap Uzair anak Allah, yang menganggap Nabi Isa anak Allah. Dia mempersyirikkan Allah, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu antara jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Kita menyambung balik pada muka surat yang ke-8. Setelah kita habis tajuk hidayah daripada Allah, ada 5 hidayah itu tadi. Hidayah berbentuk pertolongan dan taufik menuju ke jalan yang kebaikan dan keselamatan. Ini kurniaan daripada Allah. Ini adalah lebih berkuasa daripada hidayah agama. Allah merintahkan kepada kita supaya sentiasa memohon, sebagaimana dalam firman dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah hidayah, petunjuk kepada Islam ini, kepada kebenaran. Jangan kita ni terpesong daripada kebenaran, daripada landasan Islam itu sendiri. Namun hidayah itu kita minta daripada Allah, bukan daripada manusia. Kerana manusia ni tak boleh beri petunjuk kepada kita. Manusia tak boleh kuasa nak beri petunjuk. Tuan-tuan boleh buka dalam ayat ke-34, 35, 36, 37, 34, 35, 36, 37 daripada surah Al-An'am, mengisahkan tentang kalau mereka berpaling, wahai Muhammad, kamu rasa berat, maka kamu nak buat lubang ke bumi, nak beri hidayah dari bawah tapak kaki, ataupun kamu nak beri hidayah dari kepala mereka, buka kulit kepala, curah hidayah. Kalau kamu boleh buat, maka buatlah wahai Muhammad. Itu Allah sebut dalam ayat 34, 35, 36 daripada surah Al-An'am. Dalam ayat ke-36, tak silap saya, Allah mengatakan hanya hamba Allah yang mendengar sahajalah yang akan mematuhi perintah Allah Ta'ala. Yang mendengar akan patuh, yang tak dengar dia tak akan patuh kepada perintah Allah, dia tak terima Islam. Jadi hidayah ni kita tak boleh bagi. Balah kalau kita buka sejarah yang saya kata kepada tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam duduk bersama Fir'aun dalam tempoh masa yang panjang. Tapi sayang, Fir'aun tidak mendapat iman yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Malah Abu Talib yang merupakan bapa saudara Nabi, yang bela Nabi, jaga Nabi daripada kecil sampai dewasa, sayangnya Abu Talib tidak dapat iman yang dibawa oleh Nabi. Dia tak dapat iman yang dibawa oleh Nabi. Kan begitu juga yang lain-lain daripadanya. Nabi Ibrahim dengan ayah dia sebegitu juga. Jadi hidayah ni kurniaan Allah. Kita dapat iman, kita dapat Islam,
yang dapat dia diberi pada kita ni, alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jagalah iman ini, jangan sampai hilang. Sebab tu saya sebut tadi di Masjid Jami' Air Raja, Nabi dah tak ada dah, Rasul dah tak ada dah, tapi Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, dua benda, dua perkara. Kamu tak akan sesat, kata Nabi, selama-lamanya, selama kamu tetap berpegang kepada kitab Allah, Al-Quran, sunnah Rasulnya. Maka sebab itu tuan-tuan, sempena menyambut hari kelahiran junjungan besar kita ni, Nabi bawa kepada kita ni Islam, Nabi bawa kepada kita ni Al-Quran, dan Nabi pergi tak tinggalkan harta, ditinggalkan kepada kita ni kitab Al-Quran sebagai panduan. Marilah bermulai hari ini kita tanamkan azam dalam diri kita ini, hidup nak berwatakkan kepada watak Al-Quran. Cuba dengan maksud kita belajar Quran ni, kita amal dalam hidup kita. Kita belajar Al-Quran, kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bukan beramal bercanggah dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kita kena jadi orang yang hidup berwatak dengan watak Al-Quran itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah ini hanya khas ke atas Allah Subhanahu Taala, dan ia tidak berikan kepada seorang pun daripada makhluknya. Malahan Allah menafikan hidayah ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini hak Allah. Allah sahaja dia boleh bagi kepada siapa yang dia hendak, bukan hak Nabi, bukan hak Rasul, dan bukan hak orang biasa nak beri hidayah, termasuklah kita. Sebab itu dalam kertas yang ada pada tuan-tuan ini, dimulakan dengan, di antaranya dalam, dia kata sesungguhnya orang yang paling berbahagia dari kalangan kamu adalah orang yang boleh menerima nasihat daripada orang lain. Sebab itu hidayah iman Islam itu kan kurniaan Allah kepada kita. Kalau tuan-tuan pelik, kadang-kadang macam mana ustaz kita ni begini-begini, seorang yang bapaknya Nabi, anaknya menderhaka kepada Allah, kan? Begitu juga yang berlaku pada zaman kita hari ni. Kadang-kadang bapa ustaz, anak perangai teruk. Sebab kita tak boleh beri hidayah kepada sesiapa. Hanya Allah, malah Nabi tidak mampu beri hidayah kepada sesiapa. Hanya Allah sahaja yang boleh beri hidayah petunjuk. Maka sebab itu kita kena berdoa kepada Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab yang kertas yang ada ni, dia kata seburuk-buruk buta itu ialah buta mata hati. Seburuk-buruk buta, kata Nabi, adalah buta mata hati. Sebab saya jumpa 2-3 kes yang saya kata tadi di satu tempat saya kuliah jalan Temenggung kan, ada seorang buta mata. Tapi peliknya dia boleh pergi sembahyang berjamaah tiap-tiap waktu di masjid. Sekarang dah meninggal. Kabarnya itu isteri dia jumpa saya, buat tahlil ringkas, ustaz, suami saya dah meninggal. Tapi dia boleh, kalau pergi bandar, dia boleh turun tak pernah sesat. Daripada bandar sampai rumah dia, dia tekan loceng tu, dia boleh turun tempat dia, tak pernah sesat balik rumah. Dia boleh pergi masjid, jalan Temenggung yang sebegitu sibuk, dia boleh lintas pergi balik. Kita yang celik ni nak lintas pun payah, tapi dia boleh lintas selamat, tak pernah kenapa. Kenapa? Walaupun mata dia buta, mudah-mudahan mata hati dia terang. Kadang-kadang kita ni mata celik, kita tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Rumah yang dekat dengan masjid, rumah yang dekat surau ni pun kadang-kadang belum tentu kita boleh dapat pergi masjid dan surau itu sendiri. Jadi hidayah ini kurniaan Allah. Maka kita berdoa, bermohon kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam.
Tetapi Allah jugalah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang peraturannya. Itu kalau tuan-tuan baca sirah Aisyah, satu ketika Aisyah ni diberi Nabi air, Nabi minum air. Habis Nabi minum, Nabi duduk. Seketika Nabi berbaring, Aisyah suruh letak kepala Nabi di ke atas riba dia. Nabi baring atas riba Aisyah. Bila Nabi baring riba Aisyah, Aisyah tengok janggut putih bawah dagu Nabi. Lama-lama dia fikir, dia menangis, menitik air mata dia. Menitik air mata dia. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu menangis wahai Aisyah? Dia kata, aku melihat janggut putih yang ada bawah dagu kamu ni. Aku merasakan kau akan pergi meninggalkan aku lebih awal ya Rasulullah. Maka engkau ni Nabi, engkau ni Rasul, engkau akan boleh masuk syurga Allah. Boleh masuk syurga Allah. Tapi aku seorang manusia, aku isteri seorang Nabi, aku tak tahu di mana nasib aku. Ini ketakutan yang ada pada Aisyah. Takut dia diumbankan Allah ke dalam neraka. Itu kisah-kisah yang kalau kita baca tentang yang Allah kata dalam ayat surah Al-Infitar, Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Hari kata Allah bila mana seorang sama sekali takkan berdaya upaya nak menolong orang lain. Itu hari akhirat. Tak orang tolong, tak boleh nak tolong dia kan, kecuali yang diizinkan oleh Allah kan. Ini isteri Nabi. Kita kadang-kadang isteri JKK aja dah rasa hebat lah kita ni. Dan firman-Nya lagi, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidakkah engkau diwajibkan wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk? Kamu tidak dijadikan untuk menjadikan orang kafir itu dapat petunjuk. Kamu tidak diwajibkan. Kerja kamu menyampaikan. Kerja kamu sampaikan. Yang diminta kepada Nabi, sila alihkan gunung ni wahai Muhammad. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sirah Nabawiyah, dia mengisahkan golongan musyrikin ni tak nak terima ajaran Nabi. Dia hantar satu utusan, Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ni seorang ahli syair, ahli sajak, ahli puisi yang begitu hebat, petah bercakap. Lawan datangan dan jumpa Nabi, nak kalahkan Nabi tentang Al-Quran. Bila dia datang, Nabi baca ayat-ayat Quran, seayat demi seayat demi seayat demi seayat demi seayat, sampai kepada ayat yang ke-13 daripada surah Fusilat ataupun Hujurat gitu. Hujurat kata silap saya. Tuan-tuan tengok balik tu. Dia tutup mulut Nabi, jangan habiskan bacaan ini. Dia balik, kerana ayat itu membawa maksud bagaimana orang kaum Ad dan kaum Samud yang tahu tentang kebenaran tapi tak nak terima, maka ditimpakan baginya azab-azab Allah Ta'ala. Diceritakan kisah ada orang yang tahu kebenaran tapi tak nak terima. Dia pun balik jumpa kaum dia. Bila dia jumpa kaum dia bersorak, Walid balik, kita menang, kita menang, kita menang. Walid kata, engkau kata Muhammad ini ahli sihir. Aku nak tanya engkau, bila Muhammad ni belajar sihir? Nah, tuduhan yang dikenakan atas Nabi. Kau mengatakan Muhammad ini pemecah belah masyarakat. Aku nak tanya kamu, bila Muhammad ni memecah belahkan masyarakat? Engkau kata Muhammad ini penipu, pembohong. Bila Muhammad ni pandai menipu? Bila Muhammad ni pandai berbohong? Kamu mengatakan Muhammad ni mengarang Al-Quran. Bila Muhammad pandai membaca? Muhammad tak erti baca, tak erti tulis. Kamu mengatakan Muhammad ini begini-begini dan sebagainya. Bila? Aku dah dengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad ni, kata Walid, seibarat sebatang pokok yang akar tunjang dia menjunam ke bumi, akar rambut dia turut mencengkam ke bumi, dahan dia pun turut cengkam ke bumi, yang dia tak boleh berganjak sikit pun. Tuan-tuan bayangkan, kalau pokok akar tunjang dia menjunam ke bumi, akar rambut dia mencengkam ke bumi, dahan dia pun tengkam ke bumi, kalau angin tiup dia duduk macam mana? Steady, tegak diri kan. Itu hebatnya sebegitu.
Tapi belum habis dia bercakap, Abu Jahal, Abu Lahab yang sambut kelahiran Nabi itu, yang menyembelih haibannya 100 ekor unta, yang ketuk tiap-tiap pintu beritahu Muhammad lahir. Engkau lupa Walid, dulu engkau susah, kami yang bagi kamu 2 ekor kambing tu. Kamu lupa ke? Dia berusing 365 darjah. Dibalikkan cerita, pergi bersama jumpa kepada Nabi sekali lagi, minta Nabi, kalau betul kau ni Nabi, kau Rasul, sila alihkan sungai dekat kampung ni, dekat kawasan gunung ni, alihkan sungai, alihkan bukit ni supaya kami boleh nak bercocok tanam dan sebagainya. Orang kalau tak andak ni tuan-tuan, dia buat soalan yang macam-macam, diminta karut marut. Maka Allah kata, Nabi kata, kerja aku bukan nak alihkan sungai, kerja aku bukan nak luah, nak tolakkan gunung ni jauh. Kerja aku menyampaikan agama, beritahu kepada kamu bahawa patung ini bukan Tuhan. Tuhan, that's Allah, that's only one God. Tuhan yang satu. Kau nak beriman, beriman, tak nak beriman dah. Tu kena faham. Kadang-kadang dalam bab itu kena tegah kan. Ada orang kalau dia tak nak, dia akan cari alasan, 1001 alasan dia beri alasan kepada kita. Jadi kita jangan jadi sebegitu kan. Maknanya dalam cerita ini dia kata, kami tak jadikan kamu ni wajib menjadikan orang kafir itu beriman. Kerja kau sampaikan, sampaikan sahaja. Soal iman itu adalah kurniaan Allah. Dia pilihlah makna orang tu kalau antum. Dan kerana kewajipanmu hanyalah menyampaikan petunjuk, akan tetapi Allah jugalah yang memberikan petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang dan peraturannya. Dia yang tak. Kalau kita ikut jalan yang betul tuan-tuan, insya-Allah sampai. Tapi kadang-kadang kerana kedegilan dia, kerana kesombongan dia, kadang-kadang dia menyebabkan dia tak boleh terima kebenaran. Ada manusia itu begitu. Dia minta Nabi belah matahari itu. Kalau betul kau ni Muhammad, kau ni Nabi, kau Rasul, bila belah matahari itu? Kalau kamu boleh belah matahari itu Muhammad, kami terima ajaran yang kamu bawa. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Bulan tu terbelah dua. Mereka tengok dengan mata kepala mereka, bukan tak nampak. Akhirnya bulan tu besar, cantuk kecil-kecil masuk dalam lengan jubah Nabi sebelah kanan sebelah kiri. Nampak dengan mata mereka. Naik balik bulan tu bercantum jadi bulan. Muhammad, selama ni kami agak-agak sahaja kamu ni ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Nak cakap macam mana? Jadi kita orang yang macam ni tuan-tuan, kerja kita beri peringat. Nak dengar, tak nak dengar, aku ada rugi apa? Kita tak rugi apa pun. Tanggungjawab kita tu kena sampaikan kepada mereka. Itu dia tuan-tuan. Dan dalam ayat itu dia kata, Allah yang beri, Allah SWT juga sabitkan hidayah itu khusus bagi dirinya, seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 90. Jadi kalau tuan-tuan ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada agama, orang tak nak, tuan-tuan jangan kecewa. Tak ada masa kita nak kecewa, sedih, bukan kurniaan kita. Tanggungjawab kita sampaikan. Mereka yang ini Nabi, ulaikal ladzina adallahu fabihudahu muqtadih. Mereka yang ini nabi-nabi itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Nampak? Nabi-nabi diberi petunjuk oleh Allah, dikurniakan Allah petunjuk. Kita ikut sahaja ajaran Nabi kan. Adapun hidayah dengan erti kata petunjuk kepada kebaikan dan kebenaran, maka ini telah disabitkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi sebagaimana firman dalam surah Asy-Syura, iaitu ayat 50, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Dipimpin dia bagaimana tadi, dibawa dia ke arah kebaikan tadi, ditunjukkan contoh teladan yang terbaik. Artinya kata petunjuk kepada kebaikan itu dorongkan bawa manusia ni buat benda baik. Jangan ajak manusia buat pada jahat. Kan, ajak orang kepada kebaikan. Tanggungjawab kita sediakan, buatkan benda-benda, lorongkan kepada perkara-perkara yang baik. Dia nak pilih, dia tak nak pilih, itu bukan urusan kita. Tapi akan adalah undang-undang dekat dunia ni. Kalau kat dunia, hukum dunia ni ada, wala taqrabu zina.
Kenapa dia kata wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina? Maknanya segala program yang nak hampir kepada maksiat tu dah dicegah dulu dah. Saya pernah bercakap dengan tuan-tuan kat sini, rasa saya, Islam ni sebelum dia pergi kepada haram, ada makruh dulu. Makruh, haram. Siapa yang mudah buat perkara makruh, biasanya perkara haram ni lagi mudah, dia akan jadi mudah buat. Sunat dengan jadi wajib. Siapa yang perkara sunat ni dia buat, insya-Allah wajib dia tak tinggalkan. Insya-Allah wajib dia takkan tinggal. Kalau dia dah buat benda sunat, yang wajib ni insya-Allah dia tak tunaikan. Begitu juga yang makruh. Kalau dah kita biasa buat yang makruh, suatu hari yang haram ni kita pun akan langgar juga yang haram tadi. Cantiknya Islam, dia tak tua begitu terus, ya? Dan dengan erti kata dilorongkan, ajak di benda yang baik. Jangan hampir zina. Kalau hampir pun tak boleh, ni ada orang salah gunakan. Hampir tak apa ustaz, buat boleh. Sepak kepala dia macam ni tuan. Ada orang ambil dalil itu. Yang tak boleh wala taqrabu zina, jangan hampir zina kan. Maka hampir tak boleh kata dia, buat boleh. Ini orang loya buruk. Ayat ke-70 surah Al-An'am kata wazaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkan orang yang jadikan agama ni main-main senda gurau. Ingatkan, saya ingat dulu tuan. Ada orang boleh bercakap masa saya kuliah ngala-ngala ke sana. Kalau semua orang masuk syurga ustaz, siapa nak masuk neraka? Oi, sedapnya bercakap. Ada orang boleh bercakap ustaz, kalau semua orang kali masuk syurga, mana orang nak masuk neraka? Ada orang boleh bercakap, kalau semua orang masuk syurga ustaz, kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Muat ke syurga ni ustaz, kata dia. Muat ke syurga ni? Ada orang boleh bercakap dulu, zaman-zaman dulu. Sekarang ni alhamdulillah tak ada. Kalau Nabi tak ngaku saya umat, tak kisah. Jangan pemimpin tak ngaku saya rakyat. Payah. Nabi kalau tak ngaku umat, gelap gelita lah nasib kita. Nabi semahyang kan, tuan-tuan dengar dakmi nyanyikan. Nabi nyanyikan lagu nasyid. Batang bahan tamar, pokok tamar tu Nabi berdiri atas mimbar baca khutbah kan. Tapi bila Nabi asingkan tak duduk lagi atas batang tamar menangis. Kalau batang tamar menangis ni tuan-tuan, kerana rasa ditinggalkan Nabi. Satu hari Nabi khabarnya semahyang di atas pelepah tamar. Pelepah tamar ni kering dah. Bila dah kering pelepah tamar ni, Nabi tukar yang lain. Nangis pelepah tamar ni kerana dia rasa dia tidak diperlukan Nabi lagi. Kan? Kita orang boleh cakap sebegitu setengah masyarakat kita dia tuan. Kerana tak fahamnya soal-soal agama tuan. Okey. Dan sesungguhnya engkau yang amat adalah, dia kata, memberi petunjuk, ajak kepada yang baik, Quran. Kesimpulan hidayah yang diterangkan dalam Al-Quran ini berbentuk dua jenis. Pertama, hidayah ammah, iaitu hidayah umum. Hidayah ini ialah menunjukkan kepada kepentingan hamba-hamba untuk hari akhiratnya. Ini meliputi 4 macam hidayah yang dinyatakan di atas tadi. Kedua, hidayah as, iaitu hidayah khusus, iaitu pertolongan dan taufik untuk menuju ke jalan kebajikan dan keselamatan. Inilah jenis yang kelima, di mana ia khusus ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita. Walau bagaimanapun, hidayah ada lagi satu tu, pilihan. Kita nak ikut jalan mana? Ada dua jalan. Kita nak ikut jalan mana? Kita ada usaha dan ikhtiar. Nak ikut jalan mana? Macam saya cakap dengan tuan-tuan dululah, barang siapa yang mengikut jalan yang betul, insya-Allah lambat laun dia akan sampai juga ke destinasi yang nak dituju. Kalau jalan yang kita ikut ni jalan betul, nescaya kita akan sampai juga ke destinasi yang kita nak tuju. Ingat tak saya cakap dulu tuan? Beberapa tahun lepas, tahun 2 tahun lepas di situ. Tuan-tuan nak pergi Baik Jawa, ikutnya jalan betul, insya-Allah selamat ke syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau nak pergi ke syurga, kita ikut jalan yang mendorong ke neraka, sampai ke? Kita tak akan sampai. Sebab itu Sayyidina Ali menggariskan 6 perkara yang saya pernah sebut kat sini. Kalau tuan-tuan ingat, alhamdulillah. Tak ingat, buat-buat ingat aja. Yang pertama kata Sayyidina Ali, orang yang nak masuk syurga Allah, dia kenal Allah, lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah. Segala hak Allah ni ditunaikan. Dia kenal Allah, ditunaikan hak Allah.
dia kena sujud menyembah, mengabdikan diri kepada Allah, melendakkan kepala dia yang mulia ni kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah. Dia kenal Allah, ditunaikan hak Allah. Yang kedua, dia kenal syaitan, lalu dia menentang syaitan, musuh adu Allah, dia menentang syaitan. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan kebenaran, maka dia kena ikut segala kebenaran itu. Yang benar tu dia kena ikut, dia kena ikut yang benar tadi. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, dia mengenal kebatilan, lalu dia menentang segala yang batil, dia tak bagus ni dia tentang. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, dia kenal dunia, dia kenal sangat-sangat dunia ni, dia kenal dunia, maka dia ambil dunia ni sekadar sahaja. Jangan sampai tamak sangat. Ambillah dunia tapi sekadarnya sahaja, sekadar cukup, jangan tamak sangat. Dan akhir sekali, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akhirat, lalu dikejar kebahagiaan akhirat. Dia tahu akhirat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairun wa abqa. Kan? Dia kenal akhirat, lalu dia kejar kebahagiaan akhirat ni sungguh-sungguh. Ini ciri-ciri, kata Sayyidina Ali, orang yang nak masuk syurga Allah Ta'ala. Ada tak 6 ciri itu pada kita? Kenal Allah, tunaikan hak Allah. Kenal syaitan, lawan syaitan. Kenal kebenaran, ikut benar. Ramai orang perempuan tahu pakai tudung tutup aurat ni wajib. Tahu. Tapi tanya dia, kenapa tak pakai tudung? Belum sampai seru, kata dia. Dia cakap gitu. Ramai orang tahu buka, kalau lelaki bawa sikal kadang-kadang pakai telur pendek, dia tahu haram tu. Tapi ini tak apalah, ini kita nak bersukan. Nampak? Dia tak nak ikut kebenaran. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan tadi, mulai hari ni kan, sempena kelahiran junjungan besar ni kan, cubalah hidup kita ni berwatak dengan watak Al-Quran. Kita nak belajar Quran satu watak hari ni, ni sifat kita. Besok yang kedua kita belajar sifat seterusnya. Kemudian dia kata, iaitu pertolongan dan taufik untuk menuju ke jalan kebajikan dan keselamatan. Inilah jenis kelima tadi. Kesesatan pula terbahagi kepada 2 bahagian. Yang dikatakan sesat, apa dia sesat, tuan-tuan? Senang kita nak faham. Sesat ni, tuan-tuan, yang sesat lah. Di antaranya orang yang melencong daripada ajaran Quran, yang melencong daripada hadis Nabi, maka dikira di antara orang yang sesat. Siapa yang melencong dari Quran, siapa yang melencong daripada ajaran Nabi, maka sesatlah dia. Jangan tuan-tuan tak faham. Dulu ada seorang menteri, saya tak sebut siapa nama dia. Dalam kenyataan dia bercakap, tuan-tuan jangan ingat, orang Islam ada yang sesat, orang Hindu ada juga yang betul, ada juga yang sesat. Tadi ramai orang kata, rupanya orang Hindu ada juga yang sesat. Bukan ada je, memang sesat. Jadi orang kita duk fikir, tuan-tuan jangan ingat. Sampai hari ni saya ingat orang tu. Orang Islam aja, dia kata orang-orang lelaki menderma darah, orang perempuan menderma darah. Orang dulu dia cakap kan. Dia cakap apa? Tuan-tuan jangan ingat Hindu, Islam aja sesat, kata dia. Orang Hindu pun juga ada yang sesat. Jadi orang Melayu kita yang tak faham belajar, rupanya Hindu ada juga yang sesat. Bukan ada juga sesat. Bila Allah kata innad dina indallahil Islam, agama yang diakui Allah hanya Islam, mana yang lain daripada Islam tu tak betul. Siapa berani mengatakan dia betul? Angkat tangan. Rosaklah akidah, tuan-tuan. Sebab Allah kata agama yang Allah akui hanya Islam sahaja tadi. Okey. Satu, menghukum ke atas seorang itu dengan kesesatan atau menghukum seorang itu dengan sesat. Ini bermakna manusia itu sendiri yang sesat. Nampak? Ni kita belajar. Ingat tak dalam kitab Muqaddimah Akidah Muslimin tempoh hari, siapa yang mengkafirkan seorang Islam maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Ingat tak lagi? Ingat lagi tak? Tuan-tuan takkan tak ingat, saya pun ingat. Sesiapa yang mengkafirkan orang Islam maka dia kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Kan Senang nak cakap. Tiba-tiba saya kata contoh.
saya kata Haji Latif ni kapi, contoh ji, jangan berlagak aku pula, contoh. Maka tuduhan tu tak betul, dia balik kepada saya yang bercakap. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Apa tadi, apa Sami Belu kafir tak kafir? Tuan-tuan jangan terpedaya. Ku nantimu di pintu syurga. Oh, itu dia nak masuk syurga Ustaz. Maka tak boleh. Itu tak boleh. Lee Kuan Yew kafir ke bukan kafir? Kafir. Kena cakap itu, tak nak buat macam mana? Kan? Abu Jahal kafir ke tak kafir? Kafir. Dia engkar. Ini bermakna manusia itu sendiri sesat. Maka Allah menghukumkan ke atasnya dengan kesesatan di dunia dan memesongkan dia dengan jalan ke syurga, sebaliknya ke neraka di akhirat. Penyaksian ini adalah benar dan adil kerana menghukum orang itu sesat berdasarkan sifat kesesatan yang ada padanya, dan memesongkan dia dari syurga ke neraka adalah perbuatan yang adil dan benar. Tadi jangan semudah-mudah, sebab bila kita kata kafir orang tu masuk neraka, itu yang membahayakan. Jadi jangan semudah-mudah bercakap. Habis macam mana cara nak bercakap Ustaz? Beri keterangan. Orang yang buat macam ni boleh menyebabkan akidah dia rosak, batal akidah dia. Kan kita sebut macam ni, tuan-tuan kata macam ni boleh menyebabkan, macam sembahyang lah tuan-tuan. Tengah tuan-tuan sembahyang, tiba-tiba tuan-tuan bercakap. Bercakap dalam sembahyang kita bercakap lah, bini kita panggil makan bang, nasi dah siap, sekejap ada 2 rakaat lagi, batal sembahyang kita. Macam tu kita beritahu orang supaya iman kita itu tidak batal. Beritahu orang, menerangkan kepada orang perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Dulu saya kata kepada tuan-tuan, ada perkara batalkan sembahyang, ada perkara batalkan puasa, ada perkara batalkan hujud, ada perkara batalkan haji, dan ada juga perkara yang membatalkan syahadah. Cuma jarang orang nak belajar perkara batalkan syahadah ni. Wahal kalau sembahyang batal, hanya satu sembahyang rosak. Puasa batal, hanya satu puasa rosak. Wuduk batal, hanya satu wuduk batal. Tapi kalau syahadah batal, habis segala amal kita. Kenapa dalam bab ini orang tak nak belajar kadang-kadang? Ini soalan dia tuan-tuan. Bercakap yang baru-baru ni kita dengar kenyataan, dia kata dia samakan seperti mana orang ni sebagai Tuhan, kata dia. Saya duduk astagfirullah, semalam kawan tu beritahu astagfirullah, sian tengok kan. Maka jalan ni ke syurga, iaitu dia kata menghukum seorang itu sesat berdasarkan sifat kesesatan. Itu yang saya kata kepada tuan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam ni kena ambil semuanya. Bukan yang ni kita nak kita ambil, yang ni kita tak nak kita buang, kita tak nak kita tolak dan sebagainya. Tuan-tuan tak percaya, sila buka dalam ayat 60, ayat 59, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Surah Nisa ayat 58, ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ayat 60 menceritakan, ada kata Allah, kamu tak rasa heran kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi dia menginginkan hukum selain daripada hukum Allah. Dia nak hukum lain ciptaan manusia. Kamu tak heran ke? Kamu tak heran ke jenis kita? Itu yang kita tengok zaman Nabi Muhammad. Sebab itu saya cakap dengan tuan-tuan, jaga-jaga. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan marin, zaman Nabi berlaku kan, setelah Nabi ada, Nabi dapat persaudarakan Muhajirin dengan Ansar, Aus dengan Hadrat, Nabi dapat mendamaikan. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, kita tengok berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Aisyah tu sendiri. Ingat tak saya cakap gitu? Kenapa? Kerana di tengah-tengah di antara Sayyidina Ali dengan Aisyah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ada satu golongan yang dinamakan golongan munafik. Golongan munafik ni tuan-tuan, yang mana antara lain ketika Nabi bina Masjid Quba, mereka bina satu masjid yang dekat dengan Masjid Quba. Mereka minta Nabi resmikan, tapi Nabi arah masjid itu taklah dirobohkan, dibakar. Kayu jangan ambil wala sebatang. Dalam surah At-Taubah ayat 107 tuan-tuan boleh semak. Dalam ayat tu kisah tuan-tuan. Akhirnya Nabi tak ambil kayu itu walaupun sebatang, kerana masjid itu didirikan dengan tujuan untuk memecah belahkan orang Islam. Allah kata, bukan saya kata.
Allah kata wa'tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah kata gitu. Allah tak suka pecah belah. Musim Covid yang sekarang melanda tuan-tuan, naik tuan-tuan. Saya bimbang antara faktor kita berpecah belah, doa kita ni belum dimakbulkan oleh Allah. Kan? Patutnya pemimpin yang ada kepahaman, dia kena berbaik-baiklah antara satu sama lain, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Kita tengok dalam suasana hari ni tuan, membimbangkan. Kita bimbang. Tuan-tuan, mungkin kita boleh pergi masjid. Kawan saya daripada Shah Alam telefon, tak boleh pergi masjid ustaz. Hanya boleh 3 orang aja pergi masjid ustaz. Kita ni masih boleh lagi tuan-tuan dapat pergi, alhamdulillah. Maka doalah kepada Allah supaya Allah angkat cepat wabak Covid tuan. Saya selalu bercakap, hari ni bukan orang tak ada. Bukan orang tak ada. Kalau orang kata orang memang tak ada ustaz, bohong. Semalam saya kuliah dekat Batu Pahat tuan. Alhamdulillah surau tu boleh tahan ramai orang. Tapi bila saya habis kuliah, kawan ajak pergi makan, warung lagi penuh tuan-tuan, tak ikut kursi. Pasar Lambak tak cukup kaki nak jalan, tak ada ruang tuan-tuan. Pasar Tani tak ada ruang nak jalan, punya ramainya orang. Ni buat taman kat sebelah, tuan-tuan tengok pukul berapa lalu masih ramai lagi orang. Nampak? Orang ramai. Orang lebih suka duduk di pasar-pasar hari ni daripada duduk di masjid-masjid. Cuba tak fikir saya cakap ni. Kenapa Kenapa orang suka duduk di pasar? Wahal Nabi kata pasar ni tempat-tempat. Tuan-tuan belajar kan? Masjid ni kan tempat-tempat rumah Allah yang suruh kita duduk kan? Kenapa? Bukan saya kata tak boleh pergi pasar. Boleh pergi pasar, tapi ini benda yang kita duduk. Pasal kita boleh pergi pasar Lambak, tapi masjid surau kita tak boleh pergi. Kenapa? Entah. Tuan-tuan fikir sendirilah. Iaitu dia kata yang kedua, iaitu menetapkan manusia kekal dalam kesesatan. Bentuk ini bermaksud manusia sendiri memilih jalan kesesat. Memang dia pilih jalan tu, dia tak nak terima. Kan? Walisana wasyafat dalam surah Balad. Cuba kita tengok. Kita baca dalam surah Balad. Bagaimana Allah Ta'ala, la uqsimu bi'adzal balad wa anta khilum bi'adzal wa walidi wa ma, sampai akhir. Dia bagi kepada kita bibir, 2 bibir, atas bawah. Saya duk fikir bila baca kat anak murid, agaknya kalau kita ni ada 1 bibir, macam mana buku kita kat? Bawah je, atas tak ada, macam mana? Oh baiknya. Duduk fikir kan, bila Allah sebut begitu, subhanallah. Kan? Itu yang saya cakap kan tuan-tuan. Sabah alillahi ma fis samawati wa ma fil arwah wal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bertasbih kepada Allah segala apa yang langit di bumi. Kan? Sekarang ni, hari ni khabarnya pelancaran Proton X50. Khabarnya entah ya tidak, tak tahu. Tapi Proton tu, kereta tu bercakap. Tak pelik tuan-tuan. Dulu orang tak percaya, kita kata bertasbih kepada Allah, pokok-pokok, batu-batu semua tasbih. Orang kata mana ada buat batu ni bukan ada lidah ustaz, mana dia nak bercakap. Cuba ustaz fikir balik. Sekarang kereta Proton X70 ada berapa? Apa ada dalam dia? Hantu apa? Boleh keluar suara. Tak pelik ke? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban? Nikmat mana yang kamu nak dustakan, kata Allah? Subhanallah. Bagi orang nak faham, dia memilih kejahatan, dia pilih kat situ. Dah Allah dorongkanlah dia pilih macam tu. Allah redha dah kau pilih gitu. Kita ada akal tak? Letak akal ni tengah, pengimbang di antara betul salah. Maka Allah menlanjutkan dalam kesesatannya dan mengekalkannya dalam kezaliman. Allah SWT mengadakan untuk manusia itu satu kudrah atau kuasa yang boleh menyebabkan dirinya berterusan dalam kekufuran. Oleh sebab itu Allah menisbahkan perbuatan sesat itu dengan orang kafir dan fasik, tetapi tidak menisbahkan kekufuran itu kepada orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala jadi melainkan dengan pandang ada orang yang macam tu dia nak, maka dia redakan. Sesat nak buat macam mana? Kita dah kata dah wala taqrabu zina.
Jangan hampir zina. Dia nak pilih juga macam tu. Macam mana dia nak salahkan Allah Ta'ala? Allah dah kata larang. Kadzalika yudillullahu al-kafirin. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan mereka sesat, Allah menyesatkan orang kafir yang engkar, iaitu menentang maksud ayat-ayatnya. Begitu juga Allah Ta'ala menjadikan mereka sesat. Allah menyesatkan orang-orang kafir yang engkar sebab dia tak nak berfikir, walaupun sedikit pun dia ada akal, dia tak nak berfikir tadi tuan. Patutnya dia berfikir sekejap bila bacakan ayat Quran. Ni dia tak nak. Bila Nabi bacakan ayat Quran, dia sumbat telinga dia. Dia tak nak terima ajaran-ajaran, dia tak nak terima. Maka biarkanlah, kalau kau dah tak nak terima, dah buat macam mana? Orang Melayu selalu katakan, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Engkau tak hendak, aku pun tak ingin. Dia tak hendak, macam mana? Kita bagi kepada orang yang hendak. Kalau saya bagi majlis ilmu tu, gitu juga. Saya cakap itu, tanya Cikgu Musa. Kita cakap, air hujan turun lebat macam mana pun, kalau dia jatuh di atas batu, lama-lama satu hari batu yang keras ni dia lekuk juga, insya-Allah. Tapi terus menerus turun, dia lekuk juga batu tadi. Tapi kalau setahun sekali baru titik, orang ngajar pula dia duduk bersembang berbual, bila masa nak dapat? Tuan-tuan beli benih sawi paling mahal, beli benih kelapa sawit RM20 sebiji, beli benih tu, tuan-tuan tanam di atas batu sana. Hidup tak pokok tu, mampu kering dia, lama kering dia tuan. Jadi begitu, datanglah ustaz macam mana hebat, datang nabi macam mana hebat, datang rasul macam mana hebat, kalau tapak yang disediakan tu memang jenis tapak tak nak dengar, datuhlah benih macam mana pun, dia begitu tak akan merubah keadaan. Panggillah ustaz macam mana, tak berubah keadaan. Saya ingat saya berceramah di satu masjid tuan-tuan. Ceramah sampai pukul 12 malam. Malam tu orang menangis, bahagian besar menangis. Habis ceramah tu, jumpa doktor tu. Doktor tu kata, ustaz, alhamdulillah orang berubah ustaz. Ramai orang pergi masjid surau ni ustaz. Masjid ni ramai orang pergi masjid. Tapi seminggu aja ustaz, lepas tu balik kosong balik ustaz. Saya cakap dengan dia, doktor, air hujan ni kalau dia jatuh menitik setitik, satu hari dia lekuk juga. Tapi kalau setahun sekali baru dia menitik, bila nak lekuk? Oh ya tak, ya juga ustaz. Itu benda-benda yang begitu ustaz. Dan kita sambung sikit lagi, pandangan ulama tentang pengucapan amin. Ini kita sambung insya-Allah pada minggu mendatang. Boleh tuan-tuan? Saya cuba kongsi kepada tuan-tuan yang ada ni, yang ada sekitar 48. Kalau habis kita habiskan, kalau tak habis kita tanda sampai situ aja. Setuju setuju. Ni di antara dalam kitab Sirah Nabawiyah ada menceritakan, ada yang mengatakan ini adalah merupakan khutbah Nabi dalam peperangan di Tabuk. Nabi pernah berucap ucapan ini antaranya. Kalau tuan-tuan dapat catat dah. Kalau tuan-tuan tak dapat, ingat-ingat ajalah. Photostat banyakkan kepada orang. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil di sana. Wahai manusia, kata Nabi, maka sesungguhnya sebenar-benar percakapan itu, kata Nabi, ialah kitabullah, yakni Al-Quran. Sebenar-benar percakapan yang kita nak dengar ni ialah percakapan Al-Quran. Kitab Al-Quran itu cerita betul. Cakap Quran ni cakap yang hebat. Kalau tuan-tuan baca, matlaah, merenung, tuan-tuan, hebat. Tadi saya sebut, bila mana baru ni saya pergi, bapa mentua saya ada majlis walimah. Jadi ada orang tanya, apa beras datang jumpa. Selama kau ceramah agama ni, berapa biasa kau minta? Saya cakap dengan dia, sepanjang saya ngajak agama, daripada umur saya sekitar lebih kurang 15 tahun sampai umur saya dah 54 tahun ni, belum sekali saya pun letak harga berapa bayar. Kenapa, kata dia? Sebab saya kata berdasarkan kepada ayat daripada surah Hud. Tak silap saya ayat 26 ke 27, 28, 29 ke gitulah. Dalam surah Hud tu mengisahkan, Allah kata ikutlah kepada Nabi ni yang menyeru agama, kita tidak mengharapkan upah, tidak minta upah. Dalam surah Yasin ada lagi sekali, yang ikutlah kepada Nabi ni, yang Nabi ni bawa agama tak minta upah. Nabi Muhammad bawa agama tak minta upah seposen pun.
Nabi Nuh 850 tahun bawa agama, dia tidak minta upah seposen pun, dia tak minta upah. Tapi orang benci dia, orang tak suka dia. Kalau Nabi Nuh yang bawa agama tak minta upah, orang benci, saya bimbang kalau kita ngajak agama minta upah, orang lagi benci kita. Yang tak minta upah pun orang benci, apatah lagi yang minta upah. Habis macam mana Ustaz? Orang bagi kita ambil, orang tak bagi kita diam-diam dah lah, balik aje lah kan. Itu kaedah dia. Kerana Quran ajar begitu. Adapun kayak cerita tadi kisah Zulkarnain, kan tuan-tuan buka kisah Zulkarnain yang kita baca itu kan, yang dia memulai dua tanduk. Bila dia nak bangunkan tembok kan, maka penduduk tu kata, kami bagi kamu upah. Kata Zulkarnain, aku tak nak upah, aku tak nak upah kamu. Ini sifat seorang pemimpin. Wah, dia boleh cari kekayaan, ini hak aku dah buat, aku nak. Tapi Zulkarnain ni dia pentingkan, dia apa yang dipentingkan? Dia suruh orang dia berusaha tolong sama aku, bantu kamu, aku tak nak upah. Nampak tak? Ini hebatnya pemimpin. Kebanyakan hari ni semua nak upah, tak ada upah tak jadi. Boleh ambil upah, bukan tak boleh, tapi bukan itu nombor satu. Dua, sesungguhnya ikatan yang paling kukuh kata Nabi ialah kalimah takwa. Ni ikatan paling kuat. Bila kita takut kepada Allah, nescaya kita tak akan buat benda-benda jahat. Bila kita dah takut kepada Allah, takut azab siksaan Allah. Sesungguhnya sebaik-baik agama itu ialah agama Ibrahim. Agama yang paling baik ni agama Islam, agama Ibrahim, agama kita. Agama Islam ni agama baik. Dan sebaik-baik ajaran syariat adalah syariat Nabi Muhammad, yang kita sedang mengamalkan syariat Nabi Muhammad ni. Semulia-mulia kata Nabi ialah zikrullah. Cakap yang paling baik di antara cakap yang baik ni kata Nabi ialah kita duduk berzikir kepada Allah. Ni tak ada kerja, habis kuliah kan tak ada kerja, duduk subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah astaghfirullah, ni kan. Tapi kalau kita dah sibuk pegang telefon, bila nak subhanallah, subhanallah selak, alhamdulillah selak, felak. Bila lagi kita nak pegang? Tu yang saya kata, orang kita ni dalam bak telefon payah tuan, nak tinggalkan. Apa tadi? Siapa yang Muhammad Solah tu, pemain bola dunia tu, sibuk mana dia main bola tuan-tuan, telefon dia letak tepi, dia tak bawa telefon dalam kocik dia. Kita tengah semayang pun bawa telefon, ting 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 ting. Bayangkan kita ni. Patutnya kalau main bola dah tinggalkan tuan, mayang lagi kena tinggalkan. Tak boleh orang kita cakap nanti kecil hati, bila tegur kecil hati merajuk terus tak datang kuliah. Ustaz kuliah asyik ngentam orang aja. Semulia-mulia kata-kata ialah zikrullah. Sebaik-baik cerita kata Nabi ialah cerita yang terkandung dalam Al-Quran, yang kita nak dengar. Cerita yang paling sedap bukan drama kat TV, drama sangat drama. Itu bukan. Cerita yang paling sedap kita nak dengar ni ialah cerita yang ada dalam Quran. Ceritakan kepada anak kita ni sejarah Quran, kisah dalam Quran, bagaimana Maryam seorang wanita yang baik, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Nuh, gigih dia, bagaimana kisah Nabi Yusuf. Tu cerita dia. Sebaik-baik perkara kata Nabi ialah yang memerlukan keazaman dan menuntut pengorbanan. Bukan senang tuan-tuan nak mencapai kejayaan, dia kena azam yang kuat. Belajar ilmu ni kena sungguh-sungguh gigil, bukan tenggelam timbul tenggelam timbul tenggelam akhirnya tenggelam terus. Dia kena azam, keazaman yang tinggi tuan-tuan. Saya sebut tadi dekat sana 5 benda kata Imam Az-Zaruji. Satu di antaranya minat yang mendalam, semangat yang berkobar-kobar, kekuatan material, kekuatan akal fikiran, memerlukan masa yang panjang, bersahabat dengan guru. Ada 6 tips nak jadi pelajar cemerlang kata Imam Az-Zaruji. Boleh ingat? Memerlukan kekuatan akal 1, 2 kekuatan material 2, 3 minat yang mendalam. Belajar ilmu ni kena minat mendalam. Yang keempat, semangat yang berkobar-kobar. Yang kelima, memerlukan masa yang panjang. Dan yang keenam, bersahabat dengan guru.
Dengan guru jangan menyampah. Ini dia marah ustaz. Suka-suka dia je. Dia marah ustaz. Pasal ustaz kuliah kena pada dia. Tu susah dia. Ulang benda dapat. Satu, kekuatan material. Kekuatan material kebendaan kena ada. Dua, kekuatan akal fikiran. Akal kena tajam, kekuatan akal fikiran. Tiga, minat yang mendalam. Kena minat. Kalau tak minat tak jadi. Yang keempat, semangat yang berkobar-kobar. Semangat berkobar-kobar nak belajar, nak cari ilmu, nak beramal. Yang keenam, yang kelima, bersahabat dengan guru. Dengan guru jangan musuh. Ni dia menyampah ustaz. Datang pula ustaz punya ingat tak datang. Sahabat dengan guru. Dan yang akhir sekali, memerlukan masa yang panjang. Bukan hari ni belajar besok dah pandai. Bukan. Menuntut pengorbanan. Kalau orang nak pergi masjid kan kena korban tu kan. Masa kita, duit kita kan pengorbanan ada tu kan. Seburuk-buruk perkara kata Nabi ialah sesuatu yang diada-adakan. Bid'ah yang sesat, yang diada-adakan. Kita ni buat maulid ustaz, zaman Nabi tak buat maulid, kita buat maulid, ini bid'ah yang baik. Bila kita buat ceramah maulid Nabi, sambut kali lain, kita kurang-kurangnya kita ingat sejarah Nabi, kita baca sejarah hidup Nabi untuk jadi contoh teladan. Bid'ah yang baik sila. Mikrofon ni tentang zaman Nabi tak ada, tapi oleh kerana hari ni ada, dia benda baik, kita terima. Kalau tak ada copong ni kat susah kita. Zaman Nabi belajar ilmu agama, duduk semua dekat-dekat. Sehingga kalau burung nak tenggek tu, dia kata kusyuknya burung tenggek tu, dia tak sedar burung tenggek atas kepala. Nampak zaman Nabi duduk rapat-rapat. Zaman Nabi. Zaman kita hari ni jauh-jauh no. Kalau tak ada copong ni, tak pening kepala saya. Kena terjerit depan. Maka bid'ah yang baik kita ambil, bid'ah yang tak baik kita tolak. Yang keberapa dah? Ingat tak ingat? Seterusnya kata Nabi, sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk para anbiya. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi tadi petunjuk yang baik. Yang dibawa oleh Nabi ni, itu petunjuk yang paling baik kata dia kata. Dan dia kata semulia-mulia mati itu ialah kematian sebagai terbunuh sebagai seorang syuhada mempertahankan agama Allah. Yang paling buta kata Nabi ialah sesat setelah mendapat petunjuk. Ada orang tuan-tuan di akhir hujung hidup dia sesat setelah mendapat petunjuk. Ini banyak benda yang kita doa minta kepada Allah sampai akhir hidup kita penutup, biar kita dalam iman dan dalam Islam. Jadi sampai situ dulu kita berhenti. InsyaAllah panjang usia kita sambung balik. Ada berapa lagi peringatan Nabi tuan-tuan. Ulang sekali lagi peringatan. Tuan-tuan foto state tadi bukan pakai duit saya, tapi daripada sumbangan masjid. Maka tuan-tuan tolonglah sumbangkan masjid dalam tabung tu 10 sen ke. Kalau rasa tak malu, kalau rasa malu beri RM1 kan. Kalau rasa tak malu bagi 10 sen. Saya dah bagi ustaz. Saya dah bagi ustaz. Berapa 10 sen? Kalau rasa tak malu. Kalau rasa malu sikit, bagilah RM1 kan. Kalau tuan-tuan bagi 100 ni banyaklah. Minggu depan boleh putus state lagi agaknya kan. Benda-benda yang baik di sana. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan apa yang saya janjikan pada minggu yang lepas. Saya sebut hari itu kepada tentang 10 sifat yang dilarang dan tercela. Ingat? Tuan-tuan dah tak ingat dah. Hari ini saya sambung balik 10 kelakuan hati yang baik. 10 kelakuan hati yang baik. 10 kelakuan hati yang baik. Hari itu 10 sifat-sifat yang dilarang dan tercela dalam kitab Anak Kunci Syurga. Hari ini kelakuan 10 kelakuan hati yang baik. 1, taubah kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Yang ketiga, zuhud, sifat zuhud. Yang keempat, sabar daripada marah, bersifat sabar daripada marah. Yang kelima, bersyukur kepada Allah. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Yang ke-8, kasih kepada Allah. Kasih sangat kepada Allah. Baik sangat Tuhan kita datang.
kita dapat iman yang diberi oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Besarnya nikmat kita dapat Islam ni. Jangan tak tahu nikmat Islam tu. Untungnya kita dapat Islam ni. Jagalah Islam ni, jangan sampai rosak, jangan hilang dari kita. Yang ke-9, redha kepada qada dan qadar Allah. Yang ke-9. Dan yang ke-10, sentiasa ingat akan kematian. Ingat suatu hari kita akan mati. Maka bila kita nak buat satu benda, kita ingat bahawa kita akan mati juga, kita akan balik. Semalam saya kata ada seorang sahabat tu, nang aja nak pergi azan, sakit dada kat tepi ni, pegang, dalam pegang tu meninggal dia kat pangkuan kawan dia. Situ sahaja meninggal. Kan? Jadi 10 perkara tu dapat, saya rasa dapat ingat, dapat hafal. Kalau tak dapat pun mungkin kita cubalah ingat-ingatkan balik tuan. Sekadar itu insya-Allah sepanjang usia kita, kita menyambung kuliah kita pada masa yang mendatang insya-Allah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Astaghfirullah.